بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita pada bulan ini pada surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq atau panggil surah Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra surah Al-Alaq 40 tahun.
Sebenarnya umur 40 tahun penciptaan manusia ni sebenarnya peringkat-peringkat akal dia ada peringkat-peringkat. Kita ni ada peringkat-peringkat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad SAW umur 40 tahun? Kerana manusia dia akan jadi matang pada umur 40 tahun. Otak dia akan jadi cerdik pada umur 40 tahun. Itu di antara hikmah Nabi diturunkan wahyu dan dibangkitkan menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Beza ya, kita kena tahu Nabi dan Rasul. Dia kita ada buku yang rata semua. Nabi itu Nabi ya. Aduh, sampaikan risalah tu. Nabi dia hanya beramal untuk dirinya sendiri dan tidak disuruh sampaikan kepada umat manusia. Manakala Nabi lagi Rasul, dia sampai wahyu kepada dirinya dan wajib sampaikan kepada manusia. Sebab itu Nabi banyak orang pakai sekati 2 laksa. Kalau kita katakan majlis muslimin sekati 2 laksa, makna kata tidak terkira banyaknya Nabi. Tapi yang kita wajib ingat hanya 20 orang sahaja Nabi lagi Rasul yang wajib diketahui. Itu pun kadang-kadang terlupa. Ingat 5 aja lagi 25 orang Ingat 5 aja lagi 20 lupa. Wajib tu tak ingat berdosa. Itu dia cerita dia. Tak ingat berdosa. 25 orang Nabi, nama artis kita hafal. Belum zaman 80-an dulu pun kita ingat Ahmad Jaiz lah, Redok Kilau kan. Jadi Nabi 25 orang tak ingat. Malu sebagai orang Islam sebenarnya. Banyak lagi benda lain dalam dunia kita boleh hafal, sedangkan nama Nabi yang wajib dibahas dalam ilmu tauhid. Nabi 25 orang ini wajib kena ingat. Sudah pasti boleh ingat. Malaikat 10 orang beserta dengan tugasnya. Sudah malam ni 10 orang malaikat memang nak kena ingat. Yang sudah pasti dunia ni kan. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Cahaya ke cahaya? Daripada cahaya. Tentu sambung Wan, sambung Wan. Dicipta Allah daripada cahaya. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Allah jadi dimulakan dengan Israel, Israfil, Ridwan Malik, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Jibril, Mikail, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Sebab orang Melayu dia tidak minat menyanyi. Kalau tidak budak-budak macam tu, kalau buat lagu sekejap saja. Kalau nak ingat satu-satu tu jadi lambat. Kurang sikit lah. Jadi kena ingat malaikat satu-satu tu tugas dia apa. Bukannya banyak pun 10 orang aja. 10 orang aja kena ingat. Wajib. Wajib kena ingat. Jadi malaikat yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW ialah malaikat Jibril. Sayyidina Jibril. Jibril ni, kelebihan malaikat Jibril, dia diciptakan daripada cahaya. Sayap dia ada 600 sayap. Kalau dihamparkan di atas muka bumi, timur, barat, gelap sayap malaikat Jibril. Besar mana? Memang besar lah. Timur dan barat. Gelap dunia. Hebat betul penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelik pula. Macam mana ni dah kata besar? Ingat, malaikat dijadikan daripada cahaya. Bila dijadikan daripada cahaya, contohnya lampu kita ni, pasanglah 20 watt pun boleh betul dalam surau kita. Tak ada masalah, dia cahaya. Tak ambil lapang tempat kita ni. Jadi tak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang sayapnya penuh di atas muka bumi. Tenggelam
besar macam tu datang kepada Nabi, dikejutkan dengan suruh membaca surah Iqra, memeluk pula tu. Bayangkan macam mana Nabi tak menjadi demam, menggeletar seluruh tubuh. Besar tu punya sayap, paling sayap. Jadi Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, turun bagi salam kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mengajar, turun Nabi baca Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in. Nabi tak boleh membaca. Selalu kita dengar, dah ramai dah guru-guru cerita yang kita pun tahu Nabi tak pandai baca rupanya, tak pandai menulis, tak pandai membaca. Kita jadi pelik. Kita tak berapa nak cerdik jadi pelik. Sedangkan Nabi terpelihara daripada segala kecacatan. Tiba-tiba tak boleh baca. Macam mana nak berdebat dengan orang kafir? Kita tidak berdebat macam mana nak mempertahankan, sedangkan Nabi tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Sebab itu Nabi beritahu, ma'ana bil qari'in, aku tak boleh membaca. Lalu diajarnya oleh malaikat Jibril alaihissalam, dipeluk Nabi, peluk dengan kuat sampai Nabi kelemasan dalam pelukan Jibril. Lalu Jibril pun ajarkan Nabi Muhammad SAW, Iqra ya Muhammad bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu wahai Muhammad dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Ingat, Nabi Muhammad SAW tak boleh membaca, tak boleh menulis, tetapi Nabi Muhammad tahu kalau orang menulis salah, Nabi tahu itu salah. Kalau baca itu salah, Nabi tahu baca itu salah. Maknanya ini mukjizat. Nabi lagi hebat. Kita tak cerdik boleh baca, bukan kadang-kadang kena tipu dengan orang tak cerdik. Kita boleh baca, boleh dia bukan kadang-kadang kena tipu. Nabi Muhammad SAW tak boleh membaca, tak boleh menulis, tapi Nabi tahu di mana salah, di mana silap dalam penulisan. Itu dinamakan mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad. Mana terlebih hebat daripada orang yang boleh menulis dan boleh membaca. Tidak ada ruang untuk menipu Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Nabi Muhammad tak goyang bila ditawarkan dengan harta yang bergunung, dengan wanita cantik. Cuba kalau kita ditawarkan dengan harta, tak usah ada bersifat pandai lah Ustaz. Itu cerita dia. Ini Nabi, mukjizat dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam dengan dimulakan Iqra ya Muhammad, baca olehmu ya Muhammad. Kalau kita mengaji ilmu nahwu, ilmu kaedah bahasa Arab, dia perbuatan ni ada 3 jenis. Pertama fi'il madhi, kedua fi'il mudhari', ketiga fi'lul amri. Perbuatan ada 3. Jadi fi'il madhi ialah perbuatan yang telah berlaku. Benda tu dah berlaku. Bila makan, semalam makan, tahun lepas makan kenduri, 5 tahun lepas makan kenduri, itu dipanggil madhi. Benda yang dah pun kita buat, dah berlaku, kita panggil past tense. Dan fi'lul mudhari'un ialah fi'il mudhari', perbuatan yang sedang berlaku dan lagi akan berlaku dan lagi akan berlaku. Bila mati, hari ini dah mati dan lagi akan mati. Bila kiamat besok tu? Bila makan, tengah tu makan ni, tengah tu kayu ni, dan lagi akan kayu. Makan. Bila mengaji, tengah tu mengaji ni, dan tanam asap nak
menjadikan alladzi khalaqal insana min 'alaq, yang menjadikan manusia itu min 'alaq, daripada segumpal darah. Segumpal darah. Kalau dibacakan di dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Dijadikan manusia itu nutfatin, daripada air mani yang dicampurkan dalam rahim perempuan dan berbentuk segumpal darah dan menjadi ketulan daging dan dipenuhi oleh tulang belulang, maka terbentuklah lembaga manusia yang dinamakan manusia lahir ke dunia. Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira. Jadi nak ceritanya manusia itu asal kejadian itu memang dari tanah. Kullukum li Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa. Setiap anak Adam itu kullukum li Adam, setiap anak Adam itu daripada tanah, dan tidak ada kelebihan dalam bagi orang Arab ataupun orang Ajam macam kita ni. Tidak ada kelebihan kepada kamu orang Arab kalau tak mengaji, sama saja, melainkan dengan bertakwa. Jadi cerita dia, Tuhan yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Segumpal darah. Tuhan yang menurunkan wahyu Nabi Muhammad itu, yang menjadikan manusia itu daripada min 'alaq, segumpal darah. Itu cerita dia. Kita baca, kita sambung lagi. Mana kali dah lipat lagi sangat ni. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Allah, yakni Tuhanmu yang Maha Pemurah. So kita baca, kena ingat ya, bukan Nabi Muhammad saja yang baca. Nabi Muhammad baca, dia tak payah baca lah. Nabi Muhammad baca Quran, dia tak payah baca. Kena baca, kena baca. Belajar, kena belajar. Al-ibratu min umumil lafzi la bi khususis sabab. Bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad dia kena buat, kita pun kena buat juga. Itu Al-Quran. Jadi disuruh kita baca, kita kena baca lah. Kalau baca ni, Rabbikal ladzi khalaq, sebutlah nama Tuhan yang menjadikan kamu. Kita nak tidur, kadang-kadang bismillah bukan baca, macam tu je. Balik sembang pukul 2 pagi ngantuk, kecil-kecil tu tidur. Tu yang belum jadi tidur, ini hantu lah apalah. Kita jadi hantu sebenarnya. Baca. Kalau kita belajar satu kitab tu, kitab dia menerangkan, pengarang dia berasal daripada heteronom, ulama besar di Yaman. Dia menceritakan kelebihan bismillah. Kita kena baca, sebab Tuhan ajar Nabi Muhammad SAW supaya kita belajar membaca. Manusia itu diciptakan dia bukan hanya untuk hidup, cari makan, senang-senang di atas muka bumi saja. Dia kena cari panduan untuk kehidupan. Okay? Berbalik pada cerita saya beritahu tadi, yang ada kaitan dengan membaca ni, kita manusia, tahap kematangan kita umur berapa tadi? Umur 40 tahun. Rasa sendiri. Ini riwayat menyebut tahap kematangan manusia 40 tahun. Nabi dibangkitkan menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Kalau umur 40 tahun masih lagi tidak ada rasa keinginan untuk mengetahui perkara-perkara agama, masih lagi tak kenal tiang surau, alamatnya tak tahulah ke mana cara kita ni. Sebab umur 40
Jadi umur 40 tahun. Kadang-kadang kita tengok orang sampai 40 tahun jadi perubahan sikap. Ini bukan disebut buat-buat. Tuhan tu dia bagi pada siapa yang dia rasa dia nak bagi. Umur 40 tahun, dia dah mula rasa nak tahu tentang agama. Dia dah mula rasa keinginan nak belajar agama. Sedangkan dulu dia tak rasa belajar. 40 tahun bermakna kecerdikan pun dah sampai pada dia. Padahal agama sampai lama dah. Kesedaran tu 40 tahun. Alhamdulillah ada kesedaran, ada taufik, ada hidayah. Kalau mati pun sekurang-kurangnya mati dalam husnul khatimah, mati dalam kesedaran. Ini takut sebenarnya bila berbicara tentang manusia, sebab ini surah ayat aqidah. Ayat aqidah ini benar berlaku, memang benar berlaku. Dan kadang-kadang kita tengok umur 40 tahun masih lagi tak sembahyang. Umur 40 tahun masih lagi pakai seluar pendek. Umur 40 tahun, ini bukan 40 ke atas, 60 pun belum masuk ke yang nombor ada lagi. Masih lagi tidak mengenal agama, masih tidak ada kesedaran dalam kehidupan. Orang dah berebut-rebut main ke masjid, dia dah berebut pergi ke kedai. Lintas depan masjid dengan tidak ada rasa segan silu, pakai seluar pendek, berjumpa dengan orang masjid, dia bunuh kita pun ni. Jadi sampai macam tu, tidak ada rasa segan langsung. Maknanya ini orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. 50 tahun umur masih tidak ada rasa malu lagi. Ingat, Tuhan bukan jadikan kamu seperti mana binatang yang melata di atas jalan itu. Makan tidur, beranak, makan tidur, beranak. Manusia kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu dibekali akal, kamu dibekali Rasul, kamu tidak ditinggalkan begitu sahaja di atas muka bumi. Maka bila kamu dibekali akal, kamu boleh membuat dua pilihan, sama ada kamu memilih jalan yang baik ataupun jalan kufur. Nak salahkan siapa? Kita sudah dibekali dengan Rasul, sudah dibekali dengan akal, maka kita yang membuat pilihan dalam kehidupan. Kita yang akan menentukan kehidupan. Imma syakira wa imma kafura. Adakah kita nak memilih jalan yang bersyukur, jalan orang-orang yang beriman, ataupun imma kafura, ataupun nak memilih jalan-jalan orang yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kufur. Sesungguhnya manusia itu ialah golongan yang melampaui batas. Melampau. Baru satu ayat. Mudah-mudahan kita tak habis sampai 19 ayat ni. Tak apa, nak ngaji juga. Tak boleh nak ngaji juga. Jadi, itu cerita dia. Dan tentulah kita kalau seboleh-bolehnya nak memilih jalan orang yang bersyukur. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Jalan yang mana? Jalan mudah-mudahan kita ni menjadi orang yang memberi makan kepada orang susah, memberi makan kepada orang miskin, memberi makan kepada anak yatim, jazaa'an wa la syukura, tidak meminta balasan terima kasih setelah kita berbuat kebaikan kepada manusia. Masya Allah, di hari akhirat orang inilah yang akan dapat minum satu air dalam syurga yang kita minum tidak akan rasa dahaga sampai bila-bila, yang boleh alirkan di tempat kita mengikut kemahuan kita sendiri. Itu di antaranya jalan-jalan orang yang bersyukur. Dan sekiranya tidak bersyukur, ingkar, orang sembahyang salat 5 waktu, kita buat 2, kadang-kadang tak langsung, Jumaat pun tak sembahyang. Astagfirullahaladzim. Sombong dengan Tuhan. Inilah golongan yang melampaui batas sebenarnya. Kita sombong dengan Tuhan. Sembahyang subuh kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Jumaat pun tak datang. Sembahyang tempat lain pun tak payah cerita lah, ikut dia lah, dia punya pilihan nak ke mana pun, langsung tak datang.
hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Maksud sendiri macam mana? Man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Barang siapa yang mengenal diri dia dan dia akan kenal Allah. Maksudnya kalau kita rasa kita makan pun Tuhan bagi, bernafas pun Tuhan punya, berjalan atas muka bumi pun Tuhan, nampaklah kita ini hina, Tuhan itu hebat. Itu hidup kena sedar diri. Jangan hidup tak sedar diri. Kena sedar diri kita menumpang di bumi Tuhan. Jangan kita sombong dengan Tuhan. Sebab apa punca manusia yang jadi? Sebab dia rasa dia dah cukup segala-galanya. Dan ada cerita dalam surah yang kita akan baca. Ini kita akan baca hari. Saya yang membawa ini. Ke depan lagi panas. Tak apa. InsyaAllah masa yang mula 8.30 kan? Sekejap ke 8.30. Baru nak panas je 8.30. Tak apa. Itu cerita dia. Tak apa, biasa. Biar lagu tu pun tak apa. Dia kenal tiang surau. Taman-taman syurga. Dia duduk hidup, dia duduk marahkan dia. Lagi baik nak dibandingkan dengan yang tak datang ke surau. Itu cerita dia. Okey, habis di situ. Tadi kita cerita tentang mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad. Kita dengar cerita-cerita memang betul dalam sirah-sirah menceritakan Nabi Yusuf itu di antara orang yang memang segak. Sampaikan Zulaikha tengok Nabi Yusuf terpotong tangan itu, tak sedar kata tangan dah dipotong, sedang terputih je tangan. Tapi dah dibandingkan dengan Nabi Muhammad 70 kali ganda lagi hebat daripada itu. Yang kita kata Nabi Daud membaca Al-Quran bila dia baca kitab Zabur, burung tengah terbang jatuh mati tu burung. Sedap sangat suara Nabi Daud ni. Ada pada Nabi Muhammad. Semua kelebihan mukjizat yang ada pada Nabi lain tu dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kalau kita baca Al-Quran burung jatuh tak? Tengah tu makan terbang di atas alhamdulillah. Kalau kita baca Al-Quran tapi Nabi Daud baca Al-Quran, burung terbang jatuh, semut tengah berangkut makanan berhenti jadi bela. Tak tahu nak pergi macam mana. Sungai tengah mengalir berhenti. Nabi Daud baca kitab Zabur. Kalau kita baca Al-Quran, burung pagi nak burung makan tak jadi turun. Itu kita kan. Itu Nabi-Nabi dikurniakan mukjizat. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu daripada segumpal darah. Ini adalah beku. Diciptakan daripada segumpal darah, maka lahir ke dunia tidak ada cacat celah pun. Tidak ada telinga dua, mata dua, dikurniakan penglihatan. Sami'an basira, dikurniakan pendengaran, dikurniakan penglihatan. Untuk apa? Untuk kamu mengenal Rasul, mengenal Allah. Itu tujuan kamu diciptakan. Sekiranya berlaku sebaliknya, ada telinga, ada mata, tak gunakan untuk mengenal Rasul, tak menggunakan untuk mengenal Allah, salasila wa a'lana wa sa'ira, maka tunggulah satu rantai yang akan membelenggu kita di sa'ir, di neraka besok. Na'udzubillah min dzalik, takut. Jadi nak kena sedar diri lah. Dalam hidup mesti kena sedar diri. Bukan nanti banyak, sikit pun jadilah. Amalkan. Baca. Nak tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mengamalkan dalam kitab yang sebutkan tadi, ulama daripada Hadrami itu dia mengarang kitab kelebihan Bismillah. 4 perkara kalau kita buat, insyaAllah terhindar. Amalkan baca Bismillah 21 kali sebelum tidur. 21 kali sebelum tidur. Yang pertama, terhindar daripada mati mengejut. Maknanya kita tidur dengan mengucapkan kalimah Allah. Kita ingat dengan Allah. Bismillah dengan nama Allah. Kita ingatkan Allah setelah nak tidur. Tidur dengan tidur malam ni. Itu kita memanjang dia nak tidur. Tidur malam ni baca Bismillah 21 kali.
Pertama, terhindar daripada mati mengejut. Yang keduanya, terhindar daripada rumah terbakar. Terbakar rumah yang benda yang paling bala sebenarnya. Selai sepinggang dia tinggal. Kena baju kena sedekah, tak kebala dia tu. Dihindarkan daripada rumah terbakar. Rumah terbakar, orang tanya Mazebah, lintas-pintas. Padahal pakai tempat dalam bilik, kata lintas-pintas. Tutupnya macam tu kan. Dihindarkan daripada rumah terbakar. Yang ketiga, terhindar daripada mati mengejut, rumah terbakar, mati lemas. Terhindar daripada mati lemas. Mati lemas itu azab juga sebenarnya. Mati dalam telaga, mati dalam kolam, dalam berenang, buat letang pula mati. Allahu Akbar. Orang berangkat laju pun tak ada. Dan yang keempatnya mati. Yang keempatnya terhindar daripada nyayuk. Amalkan bismillah 21 kali. Kullu amrin zibali la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u fahuwa ajzamu fahuwa abdaru ahlul barakah. Setiap pekerjaan yang baik, Nabi kata, hendaklah dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jikalau tak baca, maka terputuslah oleh keberkatan, hilang keberkatan, kuranglah keberkatan. Nak buat benda baik, sampai-sampai dia rasa berat kan umur hatu bini dah. Rasulullah, bacalah bismillah, nak bagi makan tu lagi ni, anak-anak ni, baca bismillah. Makan tu jadi berkat rumah tangga. Ini rasa berat sampai dia berjogek. Allahu Akbar. Ada ke rasa berat sampai berjogek? Buruk lagu dangdut, rasa berat sampai dia berjogek. Anak suami nak makan pula tu, adab bila kan baca bismillah. Tuhan suruh baca. Sebutlah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan khalaqal insana min 'alaq. Dia yang menjadikan manusia daripada segumpal darah beku. Allah menjadikan manusia dengan bentuk yang sangat indah dan memuliakannya lebih daripada makhluk lain. Kejadiannya daripada air mani yang mengandungi haiwan yakni sperma yang sangat halus, tidak dapat dilihat mata kasar kecuali dengan alat pembesar yakni mikroskop. Air mani yang sudah disenyawakan itu akan menjadi segumpal darah beku dinamakan al-alaq. Itu kejadian manusia. Teori sains pun sebenarnya ambil dari Al-Quran. Bukan kata Al-Quran itu ambil dari sains yang jadi usaha kita macam tu. Sains dia dari itu Al-Quran. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Bukan akram akram tu tajwid Melayu. Iqra wa rabbukal akram. Akram tu Melayu. Iqra wa rabbukal akram. Akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan menulis dengan kalam. Menulis, yang mengajar manusia menulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajar manusia perkara-perkara yang tidak manusia itu ketahui. Masuk. Ya. Kenapa tiap ayat tadi? Nampak lagi. Okey, itu ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajar manusia perkara-perkara yang tiada ketahuinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala telah mengajar manusia menulis, melukis dengan menggunakan kalam yakni pena, pen. Manusia diajarinya berbagai ilmu pengetahuan dan mengubah manusia daripada kegelapan, kejahilan kepada cahaya, ilmu pengetahuan yang terang benderang. Sebagaimana Allah mengajar menulis dengan perantaraan kalam, Dia juga mengajar Nabi Muhammad tanpa perantaraan sekalipun. Nabi seorang ummi yakni buta huruf, tidak tahu membaca dan menulis. Hikmah kenapa Nabi tak tahu baca dan menulis? Sekiranya Nabi tahu membaca dan menulis,
Sebab nak mengelak tanggapan orang kafir yang mengatakan Al-Quran itu Nabi yang kalam. Nabi Muhammad telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. La nabi yang ba'da. Tidak ada nabi lagi selepas daripada aku, Nabi kata. Tidak ada nabi lagi selepas daripada aku. Sekiranya lepas daripada wafatan aku ada lagi manusia yang bangkit mendakwa menjadi nabi, itulah pembohong paling besar. Musailamatul kadzdzab di negara itu. Mati Nabi Muhammad SAW, terus muncul lagi pembohong sampailah ke hari ini. Kita ni datang macam mana mengaku Nabi. Ikut, jangan risau. Ada orang ikut. Sedangkan Nabi rupa barat, Nabi Yusuf yang lawan, ini mengaku Nabi muka berkelara, jagung makan sebelah, pun ada orang ikut. Sebab apa? Jahil tentang kehidupan, jahil tentang agama. Banyak orang berdakwah jadi Nabi, pun ada orang ikut. Zaman sahabat itu selepas Nabi mati, Musailamatul kadzdzab baru mendakwa dirinya Nabi. Sayyidina Umar istihad perang di Darul Jandal di negeri. Perang terus. Kita tak minum air kaki lah. Jangan kudai Nabi itu bukannya segak mana pun berkelara, berselut mengaku Nabi. Ada orang ikut. Hak ikut tak cerdik-cerdik. Tak cerdik sebenarnya. Dia cerdik je sampai beberapa tahun. Cerdik agama itu cerdik. Ada di sini ni semua cerdik. Sebab tak sampai 40 pun ada. Tu umur belasan tahun je dah pun cerdik. Nakkan agama cerdik. Sebab tarikh dalam Islam, orang yang cerdik itu ialah bukan orang yang hebat dari segi akademik atas kertas. Orang yang hebat itu, orang cerdik itu ialah orang yang mengurus dirinya, mengatur kehidupannya dengan panduan agama. Itu orang yang cerdik. Sesungguhnya manusia itu sememangnya melampaui batas. Sungguh betul Tuhan kata manusia ini sememangnya satu golongan yang melampaui batas. Melampaui batas ini kita nak faham macam mana. Yang tidak mengenal Tuhan, yang boleh menyangkal adanya Tuhan, yang menyamakan Tuhan dengan sesuatu. Tuhan kata tidak ada benda yang paling Tuhan marah. Makhluk yang kufur dengan dia, mendakwa Tuhan itu dua, Tuhan itu tiga, Tuhan itu ada anak, Tuhan itu beranak. Ini Tuhan paling marah. Manusia itu melampaui batas, kufur, ingkar. Ini yang dikatakan melampaui batas. Benar, manusia itu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu ialah golongan yang zalim lagi jahil. Jahil. Allahu Akbar. Kita syukur sebenarnya diberi hidayah, diberi taufik, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah kaki, duduk di bawah sayap malaikat. Allahu Akbar. Benda ni tak nampak. Jangan membuktikan benda tak nampak. Hanya nampak setelah mana mati. Mati dulu baru nampak balasan dia. Hidup dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-ra'ahu istaghna, kerana dia melihat dirinya serba cukup. Kerana manusia itu melihat dirinya sudah serba cukup. Aku ni dah pandai dah, nak gaji apa lagi? Ini duk rasa kemai dah. Tak ada gaji lah. Orang gaji saja belah dulu dah kan. Aku dah letih dah. Yang apa baca tu aku dah baca dah. Balik rumah betul agama. Allahu Akbar. Hidup ni kena mengaji, kena sedar diri. Tak kata siapa lah. Sama lah bila kata manusia, yang bercakap dengan manusia, ada debat dengan manusia. Sama saja.
kena sedar diri, kena kenal diri, baru kita kenal Allah. Kenal diri mana kata kita kenal kelemahan diri. Cerita dia macam ni lah. Hidup kita hari ni, hari-hari ulama meninggalkan kita. Sebab Tuhan tak simpan orang alim sebenarnya. Hak cerdik-cerdik dalam agama pakai pada sekitar belakang. Ni Aziz Bamuni dah kembali ke rahmatullah. Ulama lalu Harudin pun dah batuk-batuk. Hasan Din dah batuk-batuk. Ulama-ulama dah meninggalkan kita di Malaysia. Jadi tinggal lagi kita tu ada masjid ini datang lah. Walaupun ada ulama kan, ada ulama semua. Pakai duduk lah di tempat-tempat di ngaji. Pakai duduk. Biar kita duduk dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Sebab apa? Ulama makin meninggalkan kita, yang jahil makin berdua. Makin bangun makin banyak. Lagi banyak golongan jahil daripada golongan ulama. Jadi kesempatan masa yang ada kita gunakan betul-betul untuk abdikan hidup kita dengan agama. Sebab apa? Ingat, Tuhan ciptakan kita bukan dengan sia-sia. Bukan aku bagi kau hidup dalam muka bumi ini untuk makan percuma macam itu saja. Macam kambing dia hidup, makan sampai masa masih boleh buat gulai. Tak apalah kambing, dia buat gulai apa? Nah, itu cerita dia. Jadi kenal Allah, kenal kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bersamakan Tuhan dengan makhluk ya. Contoh pada dekat kita bagi tukang buat baju. Tukang baju dengan baju sama lah. Tak betul tak sama, baju macam lain, tukang buat baju macam lain. Jadi Tuhan tak sama dengan kita. Tuhan Maha hebat. Kenal Tuhan, kenal diri kita. Contoh lagi yang dekat, tukang buat gulai di rumah Louis tu. Gulai tu tak siap. Gulai dengan tukang buat gulai tu sama lah buat dah. Tak sama. Makna kata Tuhan pun tak sama dengan kita. Faham macam tu? Sedar diri. Hina sangat kita ni. Tuhan yang Maha hebat. InsyaAllah bila sedar diri, dapatlah hidayah dan petunjuk. Kalau mati dan taufik dan hidayah. Itu yang kita nak. Husnul khatimah. Atau dia menyuruh bertakwa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pula atau dia menyuruh bertakwa. Bagaimana pendapatmu sekiranya dia berada di jalan yang benar? Dari mana ni? Oh, dalam kau. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanlah tempat. Ar-ra'a mustadna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhan tempat engkau kembali. Sesungguhnya kepada Tuhanlah tempat kita kembali. Semua orang dah tahu, semua kita dah faham. Tempat kembali ialah Tuhan. Tinggal lagi siap tak siap ada bekalan untuk kembali itu. Kita sebenarnya musafir. Kita musafir kelana, berkelana. Jadi kita musafir itu nak kenalah cari bekalan untuk menuju ke destinasi yang kekal abadi. Carilah kebaikan, buatlah amal sebaik mungkin, berlandaskan ilmu, berpandukan ilmu, insya-Allah tak sesat. Nabi kata, aku tinggalkan kepada umatku dua perkara, yang mana kalau kamu pegang kedua-dua ni tidak akan sesat sampai bila-bila. Apa dia perkara itu? Al-Quran dan sunnah Nabi. Datang ke masjid sembahyang berjemaah, sunnah Nabi, tak sesat sampai bila-bila. Nabi kata tak sesat sampai bila-bila. Berpeganglah dengan panduan Al-Quran, takkan sesat sampai bila-bila. Takkan sesat. Itu janji Nabi Muhammad SAW. Sayangnya daripada kita Allahu Akbar. Jadi sama-samalah kita ambil peluang dikurniakan kehidupan sedikit ini, masa hidup sedikit ini, berbaktilah hidup dengan agama. Irtanim khamsan qabla khams
Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Sambung lagi bagaimana? Hidup sebelum mati. Tu kata cerdik ada di depan juga benar ke? Jadi ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Muda sebelum tua. Tak apa, nazar tak apa, kita sambung pilih majlis ilmu tak apa kan? Jadi nak jaga bawah kan? 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit. Masa tu sihat ni lah datang ke surau. Masa tu sihat dia nak bangun sembahyang tengah malam. Masa tu sihat ni lah kita berpeluang berjumpa dengan manusia untuk berbaik-baik dengan manusia. Dia dah terlantar kat rumah tu, Allah sembahyang pun dah lupa dah waktu. Tak guna dah kita masa tu. Nak main ke masjid pun kena waktu dah. Apa lagi? Makna kata sihat sebelum sakit. Dah sakit, tak sakit tak apa, dah sakit tahu lah. Kita sakit perut, Allah Akbar. Dah mula masuk bilik air pun dah nak bintang. Sakit perut. Macam mana nak buat ibadat? Sampai sembahyang dengan mata. Berapa orang yang sakit sembahyang dengan mata? Kalau sakit langsung tak sembahyang pun ada. Tumpah untuk sihat ni lah. Kita nak buat kebaikan. Nak mengenal Tuhan pun tumpah untuk sihat ni. Yang keduanya, kaya sebelum miskin. Tengah ada duit ni lah nak buat kebajikan. Sampai sepumpang pun ada esok nak buat apa. Masa tu ada duit ni nanti tidak besar-besar pun. Tapi tak ada duit langsung. Nak buat apa lagi dah? Ilmu semua dalam kitab. Tengah senang. Lapang sebelum sempit. Masa digunakan 24 jam. Semua manusia sama. Tetapi tengok beza tak orang. Kadang-kadang tu tengok orang ni, dia bekerja, dia memang sibuk bekerja, tapi dia ada masa untuk menghadap Tuhan. Kadang-kadang orang kita tengok, dia pun bekerja juga, cari makan juga, tapi kadang tu sampai sembahyang pun tidak. Ada bekerja sampai tak sembahyang. Dia cari rezeki tu, dia lupa yang memberi rezeki tu siapa tu. Kerja sampai tak sembahyang. Terasa malam ni, terasa pun tak apa. Agama mana kena beri rasa. Tak rasa bukan agama basyirun wa nazirun. Berita yang gembira dan menakutkan. Oi, panas ni lah malam ni. Panas pun tak apa, kita terbakar dengan agama. Dia nak halau cik dengan panas dia tu tak apa. Hidup sejuk, dia dingin, dia memanjang. Itu cerita dia. Betul, kita ambil mudah benda ni sebenarnya. Kita ambil mudah. Lepas tu, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, muda sebelum tua. Masa tu muda gila, tumpang ada tenaga, ada kekuatan, sembahyang pun atas kursi dah, sampai kentuk pun tak nak kontrol dah, susah jadi hidup. Sampai kentuk pun tak nak kontrol, sedar-sedar terbengok aja. Allahu Akbar, jangan buat main. Irtanin khamsan qabla khamsin, syababaka qabla syababik. Ingat 5 sebelum 5. Jadi cukuplah sekedar itu. Allah Subhanahu wa ta'ala aman. Sekiranya dia membebel malam ni, kalau terkasar bahasa, minta maaf. Kalau terkasar, saya minta maaf. Kalau tersentuh, tak apa. Ambil sebagai positif. Makna kata ada kesedaran. Kalau tersentuh, duk simpan di sini, besok balik tak pergi dah surau. Merajuk dengan ustaz. Ceramah kata kat orang, tak mau main dah. Dah stupid. Itu nak cerita dia. Merajuk. Sebab ustaz ceramah kata kat orang, bukan baca kitab pun, baca semua pun dah habis. Nak kata kat siapa, dia kata kat orang, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya ayyuhalladzina amanu. Al-Quran diturunkan untuk kata kepada manusia, bukan ya ayyuhan baqarah, ya ayyuhan ghinam, wahai kambing-kambing. Tidak. Al-Quran diturunkan untuk kata kepada manusia, untuk paku jiwa manusia. Kita paku dia malam ni. Kita pakai paku. Lepas tu kita pakai paku kita pula. Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku lupa di hadza wa astaghfirullah.